Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan dan penonton semua di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di mana saja anda dapat siaran kami. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT sebab hari ini hari Jumaat, hari sangat mulia. Sama-sama kita perbanyakkan zikir, doa dan selawat ke atas baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat al-kuliah, ingat hari ini hari Jumaat ya, dan hari ini dan puan-puan yang mati Allah, kita bersiaran secara langsung dari studio C pentas TV3 bersama dengan seorang penulis yang cukup hebat tapi masih muda tuan-puan ya. Walaupun begitu, barangkali tuan-tuan lihat pada era tahun lepas berbeza dengan era tahun ini. Barangkali yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Haji Abdul Rahman yang merupakan eksekutif Pusat Pengurutan Dakwah PPZ, Pusat Pengurutan Zakat PPZ Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan bercakap tentang topik rukhsah salat. Apa itu rukhsah salat? Sama-samalah kita ikuti selama 1 jam pada petang ini dengan yang bahagia Ustaz. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita bersama Al-Kuliah, ejen pencerahan minda. Sebagai mukadimah Ustaz, ramai yang nak tahu apa kita rukhsah salat. Rukhsah salat, adakah di sana ada ruh tidak sah salat? Ini ke rukhsah salat. Jadi Ustaz, apakah itu rukhsah salat sebenarnya dari segi fiqh, dari segi bahasanya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu al-atamman al-ashrafan al-akmalan al-afdalan ala khair khalqillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sunnati wa ba'du. Terima kasih bagi Ustaz Fauzi, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang Jumaat ini dan kita nak membincangkan sebagai satu tajuk yang saya kira tajuk yang cukup hebat. Tajuk yang sangat berkaitan dengan peribadi Muslim. Tajuk yang sangat berkaitan dengan identiti orang Islam, iaitu salat. Dan bila kita membicarakan tentang salat, ada pula namanya rukhsah salat. Bila kita sebut tentang rukhsah, apa yang nak faham tentang rukhsah? Macam Ustaz Fauzi sebut tadi, sama ada dia ruh tak sah ke, rukhsah ke, atau macam mana. Baik, perkataan rukhsah ini, kalau kita perhatikan dari sudut mafhumnya ataupun maksudnya itu, ialah yang pertama sekali diasalkan daripada perkataan rakhasa, yang bermaksud al-yusru wa suhulah, iaitu bermakna senang, mudah dan ringan. Dalam Mukhtarus Sihah disebutkan bahawasanya rukhsah itu bermaksud ar-rukhsatu fil amri khilafut tasydid fihi. Maknanya keringanan terhadap sesuatu perkara adalah berlawanan dengan sesuatu penekanan yang ditekankan padanya. Contohnya berlaku diskaun. Maknanya dalam bahasa kita kata berlaku diskaun Ustaz, ya? Pada harga, bila mana harga itu rendah, maka kita sebut tentang rukhsah itu bahawasanya dia itu bila tarakhasa si'ru, maknanya bila harga tu jadi rendah, jadi ringan, maka ramailah orang yang boleh membeli daripada harga yang mahal. Jadi itu maksud rukhsah. Kemudian apa lagi kita sebut ar-rukhsah ni dari sudut bahasa al-iznu fil amri ba'da nahyi anhu. Keizinan untuk melakukan sesuatu perkara selepas daripada dia dilarang. Daripada ini ada satu lagi maksud yang datang dalam rukhsah berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Ibn Arabi dalam Lisanul Arab. Dia kata Ibn Faris dalam Lisanul Arab, dia kata satu yang disebut oleh syarak menyebabkan sesuatu yang berat jadi ringan. Jadi dalam hal ini ada sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kalau diambil rukhsahnya, dan sebagaimana Allah Taala benci kita membuat maksiat. Jadi itu maksud rukhsah. Adapun dari sudut istilah syarak, bila kita sebut tentang rukhsah ni banyak kita punya takrifan. Saya ringkaskan, saya petik daripada Mu'jam Mustalahat Usul Fiqh karangan Dr. Qutub Mustafa Sanu. Dia kata rukhsah ni kalau dalam bahasa orang putih ni dia panggil concessionary law, iaitu hukum yang sabit berlawanan, yakni berbeza daripada dalil-dalil syarak ataupun kaedah-kaedah am, kerana ada hukum ataupun ada dalil-dalil lain yang muktabar, yang menunjukkan kepada keharusan beramal dengan sesuatu yang masih ada hukum asal. Jadi ini maksud rukhsah kalau kita nak bahasakan ataupun bicarakan dari sudut lughatan wa istilahan ataupun istilah fuqaha. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, nampaknya itulah tuan-tuan perempuan sebagai mukadimah pembuka tirai kita, apakah itu rukhsah
jelas tergambar pada kita, itulah rukhsah, kemudahan yang Tuhan bagi waktu yang tertentu barangkali Ustaz. Sebab saya teringat kadang-kadang bila saya baca kitab-kitab sirah Ustaz, dalam perang pun Nabi tetap solat, tapi ada cara sembahyangnya. Dalam sakit pun ada tetap kena solat, tapi ada caranya. Dalam musafir tetap kena solat, tapi ada caranya. Dalam keadaan takut pun kena solat juga, tapi ada caranya. Itulah rukhsah-rukhsahnya barangkali kita akan perincikan sedikit masa lagi. Apapun Ustaz, nak beritahu bila cerita bab rukhsah ni, artinya kemudahan solat, artinya tetap kena solat. Kok mana pun tetap kena solat. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan sikit mengapa syarat, hukum syarak ni amat menitik beratkan soal solat, sehingga kan kalau tak dapat buat sesempurna mungkin, kena buat juga yang setakat kita mampu. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Fauzi. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang kenapa syarak menitik beratkan hukum salat, pertama sekali kita kena sedar dan ingat bahawa ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qumu lillahi qanitin, Tuhan kata, bangunlah kamu, berdirilah kamu, mendirikan salat itu qanitin, sediri-diri, berdiri secara teguh maknanya. Sebab itu datang daripada perkataan qunut tu, maknanya datang berdiri teguh, doa dengan doa yang teguh. Maka dalam hal ini syarak amat menitik beratkan dalam setiap keadaan salat ini tak boleh ditinggalkan. Ia merupakan satu syiar, satu lambang. Kata dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Kau kama SAW. Iaitu perkara setiap urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan zirwatu sanamihi, puncak tertinggi dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Maka kita nak tahu, kita nampak sangatlah bahawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat menitik beratkan salat. Kerana itu dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna apa maksud sebenar-benar takwa ni? Ibnu Katsir menuturkan, dia kata Allah itu mesti ditaati, tidak didurhakai, mesti diingati, tidak dilupai, mesti disyukuri, tidak dikufuri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kamu tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam, dan orang Islam ni antara sifat-sifatnya salat. Dan begitu juga ditekankan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Dan juga waktu Nabi sedang dalam kesakitan, Nabi tanya, apakah umatku sudah menunaikan salat? Dan waktu Nabi SAW menghadapi sakaratul, apa bahasa Nabi? Nabi kata, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat kamu jaga, salat kamu jaga, dan jagalah hamba-hamba yang kamu miliki. Wallahu alam. Itu nampak besarnya cahaya salat itu dan juga keperluan salat itu, sehingga kan Allah Taala berikan, bila berikan rukhsah itu, maksud di sini keringanan untuk melaksanakan syiar itu di mana sahaja. Untuk menetapkan syiar itu tetap perlu ada, walaupun dalam keadaan peperangan, macam Ustaz Fauzi sebut, peperangan ke, baik dalam keadaan musafir, baik dalam keadaan sakit dan sebagainya, syiar Allah itu mesti ditegakkan. Saya ingat satu cerita Ustaz Fauzi, kalau boleh dikongsi pada hari ini. Seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Rabi'. Waktu dia dalam perang Uhud, waktu dia sudah ditikam dengan 70 bekas tikaman, Nabi pesan kepada Anas bin Malik, suruh cari dia, bagi kirim salam kat dia, cakap kat dia, dia ni antara orang-orang yang dinantikan nanti oleh Allah SWT dalam syurga. Maka bila jumpa dengan dia, Sa'ad bin Rabi' pesan, dia kata, hendaklah kamu menegakkan agama Allah walau hanya kamu mampu mengerdip dengan mata kamu sahaja. Maknanya syiar Allah ni perlu ditegakkan walaupun dalam apa jua keadaan. Allahu a'lam. Okey Ustaz. Dan bila saya dengar dari Sa'ad bin Rabi' itu orang kaya Ustaz ya. Orang kaya paling kaya di Madinah tu tuan-tuan ya. Memang tak tinggal solat. Apapun untuk makluman anda semua yang berada di Kaca TV sekarang, anda boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-8866-36 untuk berkomunikasi dengan Ustaz tentang permasalahan anda, kemusykilan yang kata hukum fiqh, terutamanya rukhsah salat. Apapun, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
Alhamdulillah. Terima kasih anda setia bersama dengan saya, bersama dengan Al-Kuliah, bersama dengan Ustaz Usni dan juga Rukhsah Salat pada petang ini. Dan tuan perempuan saya perbetulkan sikit panggilan telefon kita. Dalam bebas tol ialah 1-800-88-1677. Sekali lagi saya ulang ya, 1-800-88-1677. Anda telefon sekarang, saya akan angkat ya jawab telefon anda. Okey, Ustaz Usni, tadi kita cerita bab rukhsah solat bersama dengan penonton semua. Ni kita contoh. Contoh pula. Sekarang ni dalam situasi Ustaz, contohnya katalah saya ataupun Ustaz sebagai orang yang sempurna lah dari segi fizikalnya, boleh berdiri jadi makmum. Tapi jadi makmum. Imam pula orang yang ada gaut katakanlah ya. Dia tidak boleh berdiri dan dia terpaksa duduk atas kursi. Minta maaf ya pakcik-pakcik gaut. Ini contoh saja saya sebut. Jadi adakah di sana rukhsah? Apakah yang di sana terselit rukhsah-rukhsah tertentu, Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Soalan yang cukup baik bila kita sebut tentang imam dan makmum ni. Sebelum nak jawab soalan tu, dia ada satu juga, kadang-kadang ada beberapa imam ni Ustaz kan. Dia yalah dah lama jadi imam, kadang-kadang dia terlalu merukhsahkan diri sendiri untuk jadi juga imam, walaupun zahir-zahir baca tu sengau Ustaz. Kadang-kadang ya macam kata bacaan tu bunyi pun kalau kita dengar mungkin makmum boleh terbatas sebab gelak ya. Sampai bunyi macam tu dah. Kita pun dah tak tahu dah nak buat macam mana. Jadi maknanya kalau yang ni tak usah ambil rukhsah lah, kena gantilah tu imam. Berundur dirilah macam itulah ceritanya. Baik, kita balik pada persoalan. Saya nak gambarkan macam inilah. Kalau masalah yang bila kita sebut tentang salatul qaim khalfal qa'id, salat orang yang berdiri belakang orang yang duduk. Masalah ni sebenarnya masalah yang cukup besar sebenarnya. Dibincangkan sangat besar dalam kitab-kitab fiqah. Dan kalau nak kita terangkan, dia lebih kurang macam inilah. Seorang engineer ataupun seorang mekanik, dia nak cerita tentang masalah kereta tu takkan dia nak cerita detail. Susah dia nak cerita detail. Jadi kita pun, saya bukanlah yang alim, maksudnya yang pakar, tetapi kita nak cerita secara keseluruhan. Okey Ustaz, sebelum cerita secara keseluruhan, saya sempitkan sekejap saya. Baik. Kita ada seorang di ujung talian. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, teruskan dengan soalan. Siapa di sana? Abdullah Osman dari Seremban. Abdullah Osman Seremban. Ni orang biasa ni popular ni. Silakan. Ya. Nak tanya Ustaz. Ya, saya. Tentang saya pernah pergi ke Indonesia tengok anak sakit. Musafir ada setengah kata 3 hari, ada setengah kata 7 hari, ada setengah kata 18 hari. Jadi saya ambil yang 18 hari kerana anak sakit tu tak baik lagi. Jadi adakah dibolehkan sampai 18 hari musafir? Okey, terima kasih Abdul Osman. Okey Ustaz, ini yang kadang-kadang ialah yang bagi pandangan ni pun ustaz-ustaz juga Ustaz ya. Kadang-kadang kata 3 hari. Ini pula 5 hari termasuk hari pergi dan balik. 18 hari. Apa cerita Ustaz? Baik, kalau dalam masalah yang berkaitan dengan Cik Abdullah bin Osman tengok anak sakit di Indonesia. Sebenarnya dalam hal ini ada satu yang digariskan oleh fiqh. Kalau kita tengok dalam Al-Fiqhul Manhaji misalnya, secara mudahnya untuk kita bukan kita kata nak menyempitkan. Kadang-kadang masalahnya bila kita pergi kepada sesuatu masalah tu, kadang-kadang kita suka ambil yang paling ringan dalam masalah. Tidak jadi masalah bila mana ada pandangan-pandangan. Boleh ambil pandangan selagi mana ada rukhsah yang boleh diambil, tetapi yang penting jangan tatabbu' rukhsah. Apa dia? Jangan semata-mata ambil kerana nak menuruti keringanan. Yang tu tak betul. Bila kita sebut masalah yang disebut Cik Abdullah tadi, sebenarnya benar, memang ada pandangan sehingga kan 18 hari. Dan ada kata sampai kalau kita tak tahu sampai bila kita nak balik, kita boleh qasar dan jamak sampailah kita balik, maknanya sampai kita dah sure betul-betul kita nak balik. Jadi Cik Abdullah bin Osman, saya mudahnya beginilah. Bila dalam kita nak pergi lawatan, contohnya nak pergi melihat anak sakit dan sebagainya, kita tengok sama ada kita nak duduk dekat situ melebihi 4 hari ataupun tidak. Ya, betul. Kalau kita nak duduk lebih 4 hari, maka sampainya saja kita di tempat itu, maka terputuslah hal kita untuk kita salat ataupun jamak dan qasar. Tapi apa yang telah dilakukan berdasarkan apa ilmu yang telah Encik Abdullah bin Osman terima tu, berdasarkan pandangan yang Encik Abdullah bin Osman pernah dengar itu, tidaklah saya kata kena ulang balik salatnya. Cumanya kalau boleh kita lebih berhati-hati selepas ini. Ada syarat juga. Sekiranya Encik Abdullah
tidak memastikan, maknanya tak tahu berapa lama nak duduk. Syarat nak ambil sampai 18 ni, maknanya tak tahu berapa lama nak duduk. Maknanya pergi sana tu tak tahu keadaan anak, tak jelas lagi anak macam mana kesakitannya dan sebagainya, berapa lama nak kena duduk, tak plan nak duduk sebagainya, maka di situ mungkin ada kelonggaran. Tapi macam yang saya sebutkan tadi, kalau nak duduk bermukim lebih daripada 4 hari, niat untuk duduk lebih daripada 4 hari, maka sampai saja di situ, maka terputuslah salat qasar dan jamak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Orang kata apa, hilang kekeliruan. Itu kadang-kadang kita kekeliru. Tanya Ustaz lah ya. Kadang-kadang, tapi kalau duduk 3 hari je, tiba-tiba postpone sampai 18 hari lah. Boleh kita jamak qasar. Boleh kita jamak qasar. Alhamdulillah. Jelas ya, Encik Abdullah Osman tadi. Apa Ustaz? Kita ambil lagi. Ni bukan bapak dia ni. Ni Osman Ramli pula. Bukan bapak dia ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Osman. Hello, Assalamualaikum Encik Osman. Terputus. Okey, kita ambil. Saya tanya Ustaz tentang makmum dengan imam tadi. Contohnya menggunakan kerusi. Imam guna kerusi, duduk depan, makmum belakang. Silakan Ustaz, berdiri. Perbahasan ini memang kalau kita tengok kitab fiqh, saya merujuk kepada kitab Majmu' dan juga Al-Hawil Kabir karangan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, dan juga kitab Majmu' yang kita tahu karangan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Bila kita tengok dalam masalah ni cukup panjang ulama bincang. Termasuklah yang membawa hadis-hadis keharusan. Kalau kita sebut nas Syafi'i, saya bacakan di sini, wa yajuzu lil qa'im ay yusalli khalfal qa'id li'anna Nabi SAW shalla jalisan wan nas khalfahu qiyam. Dalam nas ni kita bacakan nas yang disebutkan dalam majmu' itu, harus bagi orang untuk berdiri sembahyang di belakang seorang imam yang duduk, sebab Nabi SAW pernah buat sedemikian. Namun begitu, ada hadis-hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, contohnya wa idza shalla qa'iman fasallu qa'iman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau orang imam tu sembahyang berdiri, maka orang makmum pun berdiri. Kalau imam duduk, maka makmum pun duduk. Begitu juga dalam hadis yang lain datang bila Nabi SAW sebut la ya umma ahadukum ba'di jalisan. Jangan yu'ammim, maknanya jangan seorang daripada kamu menjadi imam lepas pada aku ni secara duduk. Apapun kesimpulannya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i wal ashab dalam satu perbahasan bila membahaskan tentang persoalan ini, dia kata yang pertama sekali, sekiranya yustahabbu lil imam al-istikhlaf, iaitu imam ni kalau dia rasa dia duduk, makmum belakang berdiri, dia tak boleh nak berdiri, maka yustahab, maka sunat baginya untuk mencari ganti. Pertama sekali dia kena cari ganti. Yang kedua, sebagaimana Nabi SAW buat contohnya kepada Abu Bakar, untuk khuruj minal khilaf. Maknanya kita tak nak terlalu termasuk dalam khilaf yang berpanjangan. Untuk keluar daripada khilaf, maknanya sebagaimana Nabi SAW buat pada waktu sakitnya, untuk istikhlaf Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu juga Nabi buat kedua-dua. Ada ketika Nabi duduk, orang belakang sembahyang, dan begitulah Nabi istikhlaf. Namun begitu, yang kita nak katakan di sini, sekiranya imam yang duduk tu tak ada dah orang lebih baik pada dia. Contoh kes Nabi SAW. Nabi adalah orang manusia alaihissalam yang paling hebat dari sudut amalan, paling bertakwa kepada Allah, maka bolehlah begitu. Tetapi kalaulah ada orang lain yang juga sama tarafnya, maka persilakanlah orang lain untuk menjadi imam. Wallahu alam. Jangan paksa dirilah jadi imam. Okey Ustaz. Ni kadang-kadang Ustaz, saya sebut kadang-kadang ada imam dah uzur dah. Ustaz, diri pun tak larat. Bacaan pun kadang-kadang dia baca pun dah lari makhrajnya. Tapi kadang-kadang kita lihat tidak ada penggantinya Ustaz. AJK ke pengurusi surau ke siapa-siapa penasihat pun tak cari. Tapi sibuk tambah AJK lain pula Ustaz. Mereka elongnya lumayan. Elong mesyuaratnya 100 kali makan contoh Ustaz. Jadi itulah, minta maaf ya tuan-tuan dan puan, carilah pengganti yang lebih baik insya-Allah, ataupun sama baik dengan imam yang uzur tadi. Okey Ustaz, tentang saya barangkali nak join Ustaz, nak kongsi sikit. Itu maknanya kalau imam tu dah boleh berdiri dari awal, tiba-tiba tengah-tengah solat tu dia duduk, maka bolehlah tak jadi masalah. Kita teruskan solat. Okey Ustaz, kita ada seorang di hujung talian, Encik Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada soalan. Saya ada dua soalan ni. Pertamanya saya nak bertanya, kerana kita punya saudara seorang lelaki, sejak lahirnya dia ni namanya kurang upaya lah. Kurang upaya yang lain sehingga lah umur dia kira-kira baliknya 15 lah. Adakah dia diwajibkan bersolat?
Yang keduanya, sekiranya kita melakukan musafir, ya, adakah kita macam kita biasalah sembahyang sunat. Sebelum sunat lah, sunat qabliyah, kebiasaan, apa juga sunat lah. Ada kita diberikan ataupun meneruskan sunat kita itu, Ustaz. Okey, soalan bagus tu. Soalan bagus, Cik Anwar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Ustaz, ada dua soalan saya. Yang pertama kita satu-satu dia Ustaz. Okey. Yang pertama tentang OKU tadi Ustaz. Okey. Katalah macam anak-anak yang lembam sikit, contohlah ya. Baik. Dan mereka ni boleh bercakap, tidak masalah, boleh berdiri dan sebagainya. Adakah dah sampai umur balik mereka ni diwajibkan sembahyang? Itu soalan dia. Silakan Ustaz. Dalam bab ini kita pergi kepada masalah taklif, qudratut taklif ataupun apakah dia mampu memahami itu adalah salat. Dan kita kena faham juga OKU ni bukan semuanya OKU. Kadang-kadang orang yang sihat tubuh badan pun OKU otaknya. Ini masalah juga ni. Bila sihat tubuh badan OKU otak, orang suruh sembahyang tak nak sembahyang. Ini OKU otak dipanggil. Tapi kalau OKU kadang-kadang otaknya sihat, kita suruh nak sembahyang dan kita tunjukkan dia sembahyang, dia boleh meniru perbuatan sembahyang. Kita ambil dalam sudut bila mana orang yang tak sanggup, tak boleh nak sembahyang, dia boleh mengisyaratkan sembahyang kerana faham dia akan salat itu, maka kita boleh ajar dia salat. Maka kita boleh ajar dia salat dan kita boleh suruh dia salat. Mana yang dilarat buat, mana yang diingat, maka itulah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sekadar yang mampu. Itu untuk yang pertamalah, untuk OKU. Yang kedua kita tangguh Ustaz ya. Kita ambil satu panggilan. Assalamualaikum. Encik Zulkarnain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan ke? Silakan. Ya, saya ada satu soalan. Ya. Soalan saya seorang tentera. Ya. Jadi kalau saya buat latihan dalam hutan kan. Dalam hutan tu dia makan masa dalam minggu atau 2 minggu. Okey. Jadi macam mana kita nak ada sepatutnya kita nak kodak solat tu ataupun kita nak jamak ke kasar tu? Latihan tu tempat yang jauh macam mana? Lebih dua marhalah? Kadang-kadang tu jauh juga lah. Jauh juga Okey, dalam hutan. Okey, terima kasih Encik Zulkarnain. Assalamualaikum. Okey Ustaz, kita ambil dulu yang tadi Encik Anwar dulu tentang musafir ni. Orang musafir ni ada apa hukumnya kalau dia sembahyang sunat qabliyah ba'diyah sebelum melakukan solat fardu tadi tu? Silakan Ustaz. Baik. Sekiranya orang musafir, kaedah dia mudah. Kalau dia jamak salat dia, maka salat qabliyah dia adalah sebelum daripada, contoh jamak zuhur dengan asar. Maka qabliyahnya adalah sebelum zuhur dan ba'diyahnya selepas dia solat asar. Itu kaedah dia. Itu mudahlah untuk orang musafir ambil kaedah ni. Maknanya kalau sebelum tu dan di tengah-tengah itu, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak difasalkan. Maknanya bila dia tidak dipecahkanlah ataupun tidak ada dipisahkan dengan apa-apa jenis solat ataupun dengan apa-apa perbuatan lain, mesti berlaku mualat, iaitu berlangsungan antara satu solat dengan satu solat yang lain. Jadi qabliyahnya sebelum memulakan solat fardu, ba'diyahnya selepas solat fardu yang kedua. Wallahu a'lam. Ini jenis orang rajin ni. Orang rajin ni, masya-Allah. Contoh kalau qabliyah saya, kalau qabliyah lah sebab jamak takdim zuhur jamak dengan asar kan. So jamak takdim. So sekarang ni dia ada dua solat qabliyah lah. Dua rakaat solat zuhur sekurang-kurangnya dan dua rakaat solat sunat qabliyah asar. Asar kalau dia nak buat. Dia nak buat. Itu kan nak buat. Okey, satu lagi tentang Zulkarnain tadi. Tentera tadi. Tentang latihan dalam hutan selama seminggu ataupun 2 minggu. Apa cerita Ustaz? Bila kita sebut tentang latihan tentera dalam hutan, kita katakan satu perkara yang macam Ustaz Fauzi tanya tadilah. Apakah dia lebih 2 marhalah? Pertama, kalau lebih 2 marhalah, confirm dia boleh jamak dan qasar. Dan tempohnya tu kadang-kadang kita tak tahu sebab dia semakin lama semakin berjalan, makin hari semakin berjalan. Okey, jadi kalau tempohnya lebih 2 marhalah maka boleh jamak qasar. Tetapi kalau tak lebih 2 marhalah, kadang-kadang masuk dalam hutan tu dia lama je. Sebab kita nak daki dalam 3000 meter tu, dia ambil masa mungkin setengah hari ataupun mungkin 1 hari suntuk sebab berjalan, sebab mendaki dan sebagainya. Maka itu bukan masafatul qasrin, itu bukan tempat yang boleh kita qasar ataupun ada jarak yang boleh qasar ataupun jamak. Maka wajib salat dilakukan pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, tetapi dilakukan sekadar yang boleh dilakukan dalam hutan. Contohnya, dia nak cari macam mana. Dalam hutan tak ada tempat lapang. Mesti ada tempat lapang. Dia akan duduk tempat lapang, cari kiblat. Saya rasa tentera tidak ada masalah cari kiblat. Kemudian, salat dalam keadaan jemaah kalau ada ruang untuk berjemaah. Kalau tak ada, salat seorang-seorang.
Tapi ada rukhsahnya. Rukhsahnya bukan rukhsah tinggal solat. Bukan rukhsah tinggal solat qada lepas tu. Tidak. Rukhsahnya contohnya kalau dia pakai kasut boot. Boot tu susah kan nak buka. Memang penat. Nak pakai tu pun setengah jam, nak buka pun setengah jam. Penat tu nak jahit tu. Jadi bila penat, kita ambil rukhsah menyapu atas khuf. Macam mana? Caranya sebelum kita solat, maka kita ambil dulu sembahyang, ambil air sembahyang, ambil wuduk secara sempurna, kemudian sarung stokin, sarung kasut tu. Jadi bila dah sarung stokin ataupun kasut itu dalam keadaan wuduk yang sempurna, dalam keadaan taharah bersih, maka selepas daripada itu kalau nak salat, jika terbatal wuduk, maka ambil anggota lain wuduk macam biasa, cuma tang kasut tadi tu kita basahkan tangan, kemudian kita sapu saja atas kaki tu, dan kita salat macam biasa. Boleh salat atas kasut? Boleh. Syaratnya kasut jangan ada najis, tempat solat jangan ada najis. Wallahu alam. Artinya sebelum keluar khemah latihan tu, ambil wuduk siap-siap saya, basuh kaki semua sampai biasa macam biasalah. Lepas tu kalau dah masuk hutan, terbatal wuduk, yang tang kaki tu sapu saja di atas boot tadi ya. Alhamdulillah, itulah rukhsah solat namanya ya. Apapun penerbit kita nak berehat kan macam mana? Okey, ada soalan lagi Ustaz. Alhamdulillah, Batal Talu Zul Ramli ada Alu Gajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Ya, saya dua soalan boleh Ustaz? Boleh. Yang pertama, kita faham kalau kita tengah solat, ibu kita panggil, solat sunat, ibu panggil, kita kena jawab. Ini solat fardu. Bagaimana? Perlu atau tidak kita respon kepada panggilan dia tu? Sedangkan kita tahu ibu tu uzur. Ya. Jadi yang kedua, boleh tak solat Jumaat dijamak dengan asar? Okey. Itu je. Okey, terima kasih Ramli. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, ibu panggil solat sunat, kita boleh berhentikan solat. Ni solat fardu ni Ustaz, macam mana Ustaz? Ibu uzur. Silakan Ustaz. Bila kita sebut tentang, terima kasih Ustaz Fazil, terima kasih kepada yang bertanya lah. Ibu uzur dan waktu itu kita sedang solat. Maka dalam hal ini bila baca ayat tadi waqumu lillahi qanitin, waktu tu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat fardu kita tidak ada excuse, sebab masalahnya sekarang ni kita tengah buat solat fardu dan hubungan kita waktu itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita dengan ibu kita. Memang kita perlu mentaati ibu, wajib mentaati ibu, tetapi dalam masa kita solat wajib tengah solat fardu tu, kalau ibu panggil waktu itu, apa yang boleh kita buat ialah menyegerakan solat. Kita lajukan solat tu. Maknanya lajukan pace dia supaya cepat habis, kemudian ataupun yang lebih baik ya tuan ya, sebelum solat bagi tahu dulu ibu. Itu lagi senang. Bagi tahu ibu, mak, sekarang ni saya nak solat. Jadi mak tunggu sekejap. Kalau ada hajat apa-apa, saya kena habiskan solat. Sebab waktu ni kita, maknanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini kita cinta Allah lebih daripada masa sinilah waktu ni. Lagi bagus Ustaz kalau dah beritahu sembahyang sebelah ibu. Itu lagi cantik. Itu lagi cantik, insya-Allah. Okey, jadi itu soalan yang pertamalah. Soalan yang kedua, dalam dia kata tadi solat Jumaat dengan asar. Memang ada pandangan-pandangan. Ada pandangan, dua pandangan yang utamalah kat sini. Ada pandangan kata tidak membolehkan solat jamak antara asar dan Jumaat, ada pandangan kata membolehkan. Cumanya saya nak sebut masalah jamak ni, Jumaat dan asar, saya nak petik kata-kata ataupun pandangan daripada Imam Nawawi dalam Majmu' dan juga Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj. Dia kata apa? Boleh jamak. Sebab kata Ibn Taymiyah yang direkodkan oleh Syekh Ali Muhyiddin Al-Qurahdari. Ini ulama sekarang, ulama yang cukup contemporary lah. Syekh ni Ali Muhyiddin Al-Qurahdari ni ulama muamalat dan sebagainya, cukup terkenal. Dia quote kata-kata Ibn Taymiyah, dia kata ijma' ulama adalah kata putus dan perbezaan ulama ni adalah rahmat. Okey. Jika perbezaan ini bertukar jadi fitnah, maka itu haram. Itu tak boleh. Tetapi dalam masalah ini, jumhur ulama membenarkan jamak antara Jumaat dan Asar bagi mereka yang bermusafir ataupun berlaku masalah seperti hujan. Maka dalam hal ini kita tengok kitab-kitab fiqh dan sebagainya, maka salat jamak antara Jumaat dan juga Asar boleh dijamakkan. Maknanya berjumaat tu bila kita sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat aja, kita bangun terus sembahyang Asar. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, itulah contoh-contoh permasalahan yang berkaitan dengan rukhsah solat. Itulah masalah kita sebenarnya hari-hari berlaku. Apa pun Ustaz, kita berehat dahulu Ustaz dan kita berjumpa dengan senang penonton semua selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah, anda bersama dengan Al-Kuliah, ejen pencerahan minda berbeza ini, dan Islam itu mudah tapi cukup indah untuk diamalkan. Apapun kita masih lagi tentang berbicara tentang rukhsah salat, keringanan dan kemudahan diberikan. Keringanan ya, bukan meringan-ringankan solat, keringanan solat. Apapun Ustaz, ini tentang Jumaat tadi saya tertarik tentang solat Jumaat dijamakkan dengan asar. Dah clear saya. Ini masalahnya ialah kalau kita musafir pada hari Jumaat, kadang-kadang timbul juga kecelaruan di situ saja. Nak berhenti nak semayang Jumaat ke ataupun nak terus ke macam mana. Silakan Ustaz. Baik. Dalam bab ni memang menjadi satu, kita kata, permasalahan yang cukup banyaklah di kalangan masyarakat kita. Ada setengah-setengah tu yang mengambil ringan sangat-sangat. Saya tidak mahu pergi kepada perbincangan yang kata kalau siapa keluar sebelum subuh boleh sukut Jumaatnya, yang keluar lepas subuh tak mesti wajib juga buat Jumaat. Baik. Apa pun yang berlaku, kalau kita musafir hari Jumaat, sebab tu musafir hari Jumaat ni tak berapa disukai sebenarnya. Sebab hari Jumaat tu hari perayaan. Nak beraya ni, nak berjalan jauh buat apa? Maknanya kita duduklah dekat rumah, kita rayakan dengan pergi ke masjid. Tapi dalam masalah masyarakat kita hari ni, malangnya dia bila tahu je boleh tinggal, oh ini peluang dia nak tinggal Jumaat. Seolah-olah macam Jumaat ni satu benda yang tak berat. Kalau kita tengok dalam perbahasan, contohnya dalam kitab Muniatul Musalli, karya ulama agung Nusantara kita, Syekh Daud Fatani rahimahullah, menunjukkan betapa perbahasan ni tentang orang yang tinggal Jumaat ni satu benda yang besar. Dan satu perkara yang hatta beliau sendiri menakalkan pandangan-pandangan, kalaupun ada kurang daripada 40 orang pun, maka boleh buat juga Jumaat tu. Maknanya dari sudut sampai begitu sekali Syekh Daud menitik beratkan tentang soal Jumaat. Apa pun yang berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah, mudah saja ceritanya. Kalau kita nak musafir, oleh kerana kita dah boleh jamak antara Jumaat dengan Asar, maka itu sudah satu rukhsah. Takkan nak ambil dua rukhsah dalam satu masa, nak tinggal juga Jumaat. Maka kita pergi juga, cari juga masjid. Contohlah dalam perjalanan kita itu, sekarang ni macam-macam kemudahan Ustaz Fazli, GPS. Walaupun setengah-setengah orang kata guna pun sesat, minta maaf lah GPS kan. Tapi ceritanya sekarang ni, kita nak cari, bukan nak cari jalannya, GPS cari masjid. Tolong cari masjid tengah jalan. Berhenti seketika, rehat. Kalau nak berhenti makan, dia reti pula nak berhenti manuver, berhenti makan. Tetapi kenapa nak berhenti untuk salat? Tak mahu nak berhenti. Jadi dia kena berhenti, cari masjid, dan saya yakin masjid ada di mana-mana untuk buat Jumaat. Maka pergi cari masjid, berhenti, jamakkan antara Jumaat dan Asar, kemudian sambung perjalanan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ada satu lagi kemusykilan Ustaz tentang ketidakcukupannya syarat-syarat sah salat. Rukun solat cukup, dengan takbiratul ihram, dengan niat pun semua cukup. Masalahnya syarat-syarat sah sembahyang seperti arah kiblat tak tahu Ustaz. Duduk di hotel di Hong Kong, Shanghai katakanlah ya. Satu kadang-kadang dalam kapal terbang pun tak solat sebab tak tahu kiblat mana kiblat ni. Gelap gulita je kan. Yang kedua Ustaz, kadang-kadang tak cukup syarat sah dari segi pakaiannya. Dia bawa telekung dalam beg katakanlah, pakaian yang tak betul-betul aurat lah. Katakanlah pakai singkat ke macam mana. Tiba-tiba tengok dalam beg telekung tu dah najis dah. Nak basuh masa pula. Ataupun yang ketiga Ustaz, barangkali kita lihat satu lagi syarat sah salat yang tak cukup. Orang kata apa Ustaz? Saya lupa satu lagi. Tak apa Ustaz. Ustaz cerita dulu yang ni. Nanti saya sambung ni kemudian. Baik. Dalam hal contohnya, kadang-kadang yang kita malang sekali orang pergi haji. Nak pergi haji tapi sembahyang tinggal. Tak apalah, pergi itu sebab belum taubat. Dah haji dah putih dah. Balik sembahyang tinggal juga. Haji pun, haji belaka dah, hajah belaka, botak kepala dah, subhanallah. Masalah kita pada hari ini adalah masalah kita tidak faham dari sudut ilmu. Pertama sekali saya nak sebut, kalau masalah yang berkaitan dengan kiblat, dia ada masalah berbeza. Masalah berkaitan dengan kiblat. Masalah dalam duduk dalam kapal terbang, nak kata cari arah kiblat tak tahu, saya rasa mustahil. Sebab boleh tanya kepada pramugara lah ya, jangan tanya pramugari je ya. Tanya pramugaranya, yang lelaki tanya pramugara, tanya mana arah kiblat. Maka dia boleh tunjuk arah kiblat, kita boleh bangun untuk semayang. Kalau tak mampu bangun boleh duduk, tak ada masalah dalam kapal terbang. Ambil air semayang macam biasa. Kalau tak boleh ambil air semayang dalam kapal terbang, bawa spray. Contohnya ada rukhsah. Maka dalam ketika itu kita tidaklah perlu nak cari betul-betul arah kiblat.
fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram. Hadapkan mukamu arah Masjidil Haram. Untuk orang yang jauh daripada Kaabah, untuk orang yang duduk dekat dengan Kaabah, memang betul lah dia kena Ainul Kaabah ataupun dekat dengan Kaabah, nampak arah tu memang kena tepat. Tapi orang yang jauh ni arah sahaja, maka tak ada masalah, dia tetap kena sembahyang. Ada pun yang pakai ketat. Yang pakai ketat tu siapa suruh? Masalah juga ni orang ni. Yang pakai ketat tu siapa suruh? Patutnya pakaian di luar solat adalah pakaian yang sama nilainya dalam solat. Serupa sebab tutup aurat ni kat mana-mana kena tutup aurat. Itu kena ingatlah. Biar pakaian luar solat kita tu pakaian yang sama dengan solat. Boleh solat bila-bila masa. Tak perlu cari telekung. Kalau dia tinggal solat waktu itu kerana dia sebabkan dia berdosa kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan maksiat. Jadi apa dia nak kena buat? Tak boleh tidak, dia kena cari jugalah jalan untuk dia cari pakaian yang proper. Kalau tak ada pakaian yang proper dah sangat, pinjam je lah nangsi apa nama telang kapal terbang tu, pakai semayang. Itu yang ialah. Yang seterusnya, kalaulah najis. Dalam najis ni dia bahaya sikit lah, sebab najis kalau tak boleh hilang, maka dia salah satu syarah sah salat yang besar. Maka kalau najis tak boleh hilang, kita buat sekadar yang mampu. Maknanya waktu itu bila waktu masuk, salat juga dalam keadaan najis, tapi solat itu wajib diqada. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Bagi mereka yang kata dalam bilik hotel Ustaz, tak ada telekung dah najis ni tuan-tuan ya, ambil kain cadar hotel tu kan. Cadar hotel. Balut je lah ya. Itu aurat. Okey Ustaz, apa kata Ustaz kalau kita berehat sekali Ustaz ya? Boleh kita berehat sekali lagi dan kita berjumpa dengan anda semua selepas ini insya-Allah dengan blok yang terakhir. Jumpa selepas ini. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada. Alhamdulillah, kita sambung lagi ruksah solat kita tuan-tuan ya. Ini penting ni solat kita ni. Jadi Ustaz, satu lagi isunya Ustaz, yang kalau katalah kita dari Kuala Lumpur Ustaz nak pergi ke AS. AS iaitu Al-Usta contohnya. Musafir itu lebih 2 marhalah lah, mungkin 20 marhalah barangkali kan nak sampai ke Al-Usta. Jadi Ustaz, kadang-kadang orang yang kadang-kadang dia rasa dirinya warak ya, dah lama beribadat, dia rasa bersalah kalau jamak kasar. Aku rasa kurang pahala jamak kasar ni ya. Dialah 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi dia nak buat juga tamam 4 rakaat. Dia tak mau jamak kasar. Sebab dia rasa masjid kiri kanan banyak tu. Kemudian dia rasa aku ni turun pangkat wali kalau aku jadi jamak kasar ni. Jadi apa komen Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang ada semangat ni, kalau dari sudut hukum tak jadi masalah. Dia boleh je nak tamam solat dia tu. Okey saja. Kalau dia rasa ni, cuma perasaan bersalah tu yang tak berapa kena. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala ni bagi kita solat, rukhsah solat ni sebagai sedekah. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dia merupakan satu sedekah yang Allah sedekah kepada kita, maka terimalah sedekah. Kalau tak terima sedekah Allah, kita ni jenis orang macam mana? Takut jadi orang sombong. Na'uzubillah. Takut jadi orang sombong. Sebab ni sedekah Tuhan. Yang masalah juga, ada masalah Ustaz, saya nak ambil sedekah ni tapi ada orang paksa pula. Ada satu kes tu Ustaz. Ada orang paksa pula suruh semayang tamam. Sebab apa? Sebab nak suruh saya jadi imam. Itu yang masalah juga tu. Jadi dalam hal ini tak jadi masalah. Sah semayangnya tetap sah. Tetapi kalau Nabi SAW sendiri yang melakukan solat secara jamak dan qasar, kenapa kita tak mengambil sunnah besar ini, nak tinggalkan sesuatu yang cantik dibuat oleh Nabi SAW sendiri yang paling hebat dari sudut ibadat. Wallahu a'lam. Siapa paling bertakwa kan? Siapa paling bertakwa? Nabi SAW. Okey Ustaz, isu yang seterusnya Ustaz. Ini kadang-kadang ni esok cuti sekolah. Baik. Bermula alhamdulillah adik-adik semua ya enjoy, hore kan cuti sekolah. Apa seminggu saja. Okey, dan ada keluarga dah pakat nak pergi mana cuti sekolah ni Ustaz? Lagi ke Perak ke, nak pergi ke Johor ke. Jadi duduk Kuala Lumpur ni pakat-pakat kata si ibu nak pergi PD lah. Dekat sikit. Bapak kata tak payah pergi PD lah. PD tak boleh jamak kasar. PD dekat. Kita pergi Cerating lah. Boleh jamak kasar. Adakah itu sudah ada niat nak meringan-ringankan solat Ustaz? Baik. Saja cari tu sebab dapat jamak kasar. Silakan Ustaz. Jadi dalam hal ni kita kena bertakwa yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syarat jamak dengan qasar ni, bila kita sebut satu perjalanan itu perjalanan yang membolehkan dia jamak qasar, antaranya ialah niat perjalanan itu niat yang baik.
Kalau niatnya untuk tatabuk rukhas semata-mata kerana nak jamak qasar, semata-mata kerana itu, maka mungkin ada berlaku sesuatu lah, maknanya niat dia tu. Tetapi kalau niatnya itu hanya semata-mata untuk kalau kita pergi jauh sikit ni, boleh cuba untuk kita nak jamak qasar ni kerana nak mengambil rukhsah yang memang Allah bagi, semata-mata kerana nak mentaati Allah, niatnya nak mentaati Allah, maka saya kira tidak ada masalah dari sudut itu. Tetapi apa-apa pun, sekarang ni bila Ustaz sebut PD, Ustaz, PD pun saya dah try, Ustaz. Ada tempat-tempat. Ada tempat yang jauh tu memang boleh jamak qasar. Memang boleh jamak qasar. Jadi kita ni apa-apa pun yang kita buat, niat itu mesti tepat kerana Allah. Bukan kerana semata-mata nak tatabuk rukhas, tetapi kalaulah yang menjadi niatnya itu sesuatu yang menyalahi Islam, menyalahi sesuatu yang besar dalam agama, maka tak kena. Tetapi kalau dia niatkan untuk itu dan perjalanan itu merupakan perjalanan yang baik, yang cukup syarat-syarat qasarnya ataupun syarat-syarat membolehkan dia qasar dan jamak, maka dikira dianggap, bukanlah bagi saya, pandangan saya, tidaklah dianggap sesuatu yang meringan-ringankan hukum. Tetapi kalau semata-mata kerana alasan boleh jamak qasar, best sikit sebab semayang kurang, tu alasan tu kena betul sikit lah. Wallahu ta'ala. Okey, innamal a'malu binniat ya. Okey Ustaz, ni satu lagi isunya Ustaz. Kita lihat bagi mereka yang tak dapat berdiri disebab gout dan masalah-masalah kaki contohnya lah, mereka diberi rukhsah untuk duduk di atas kerusi ataupun bersela di atas lantai dan sebagainya. Masalah kadang-kadang yang duduk atas kerusi Ustaz, kadang-kadang menimbulkan masalah sebab mereka duduk di tengah-tengah tu. Ambil kerusi tu duduk tengah-tengah saf. Dan menimbulkan masalah sebab kerusi tu dia jolok ke belakang sikit dan dia berdiri dulu. Kerusi duduk belakang. Jadi yang belakang tu memang sah masalah dah. Jadi apa nasihat Ustaz? Adakah boleh duduk tengah-tengah saf ataupun duduk tepi dinding ke dan sebagainya? Apa nasihat Ustaz? Silakan. Bagi yang semayang berdiri ataupun semayang duduk ni, kalau boleh kedudukan tu jangan tengah saf. Mesti pergi ke tepi saf. Sebab kalau tengah saf nanti kadang orang nak sujud kena kerusi kita. Kadang-kadang kerusi tu kerusi besi pula tu, memang ada asari sujud lah tu. Memang ada kesan sujud kat kepala. Bukan kesan sujud, kena besi. Jadi masalah juga. Ambillah tempat duduk tepi. Itu cara sudut kedudukan. Ambil tempat duduk tepi dan kalau boleh masjid reserve siap-siap. Tempat duduk tepi ni untuk orang-orang yang tu. Dan satu lagi masalah, kadang-kadang diorang ni suka duduk terus. Ni masalah juga. Jalan kedai kopi boleh. Jalan bawa kerusi tu pergi masjid boleh. Tapi terus duduk semayang. Ini satu benda yang salah. Dia mesti wajib dia berdiri dulu dan kalau dah tak larat baru dia duduk. Kemudian duduk pula tu jangan dia ambil rukhsah duduk sepenuhnya. Kalau dia boleh sujud maka dia kena sujud. Maknanya waktu dah duduk tu kalau dia boleh sujud maka dia kena cuba juga untuk sujud. Apakah dia tidak malu bila mana Allah Ta'ala nanti dalam akhir akhirat wa yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Waktu hari dibentangkan semua-semua, waktu tu dipanggil mereka untuk sujud, mereka tidak mampu untuk sujud kerana mungkin malas untuk sujud dan sebagainya. Sebab pada waktu itu waktu kita paling dekat dengan Allah. Maka rukhsah diambil sekadarnya, ad-darurah tuqaddar biqadariha, darurat diambil sekadarnya. Maka kalau boleh sujud maka dia kena sujud dan kalau dia bangun lepas tu tak mampu nak berdiri, duduklah balik. Jadi dalam keadaan begitu. Walaupun dia duduk atas kerusi. Jadi rukhsah ni kena hati-hati, bukan senang-senang untuk diambil dan bukanlah juga mudah-mudah untuk ditinggalkan dengan niat yang tidak baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, nampaknya clear lah, jelas Ustaz tentang pentingnya solat ini. Ustaz, saya tengok hadis Nabi sebut salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Ujungnya siapa tinggalkan solat dia telah runtuhkan agamanya. Saya seorang mai tinggal solat Ustaz, ya, sama ada tinggal berterusan tu nanti nak taubat tu nanti balik Mekah ataupun memang celan-celup lah. Ni apa celup ni kan. Selang-seli tinggal besok semayang, lusa tak semayang. Apa komen Ustaz ni tentang runtuhkan tiang agama? Dia tak nampak runtuh agama tu. Silakan Ustaz. Baik. Jadi orang yang tak menampakkan diri dia meruntuhkan agama ni satu perkara yang berat. Sebab dalam hadis-hadis Nabi yang banyak, Nabi SAW antaranya al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji kami antara kami dengan mereka itu adalah salat. Janjinya, ikatannya dengan Allah Ta'ala salat. Siapa yang tinggal salat, kufur mereka itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Maka dalam hal ini kita kena ingat, tinggal salat ni kufur, satu benda yang tak baik. Dan satu hadis yang lain, kalau dia nak tahu grup dia kat mana akhirat esok, satu hadis apa kata?
wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Atau kamu kalau sallallahu. Dan kalau dia tak nak buat sembahyang, tak jaga sembahyang macam tadi celup-celup, jaga sekejap sembahyang sekejap tak, on and off, on time kadang-kadang no time, masalah juga ya. Dia tak ada cahaya akhirat, tak ada burhan, tak ada petunjuk dan tak ada bukti. Kemudian dia tidak ada keselamatan dan kejayaan dekat akhirat besok. Dan hari kiamat dia duduk dengan grup apa? Fir'aun, Qarun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Jadi dalam hal ini takkan kita nak duduk dalam grup tu. Yang kita nak duduk dalam grup Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang liwa'ul hamdi, dalam kalangan orang-orang yang ghurram muhajjalin, yang mana mereka itu berseri wajah dan anggota wuduknya, kesan daripada wuduk yang sempurna dan kesan dari salat yang sempurna. Wallahu alam. Bagi mereka yang kata Ustaz, tak apa Ustaz, nantilah 40 tahun itu abadlah. Sikit Ustaz. Allahu akbar. Saya teringat kata-kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Dia kata apa? Umur ni bukan milik kita. Usia bukan milik kita. Kerana itu, siapa-siapa yang bersegera untuk salat, bersegera untuk menyahut panggilan Allah, dia adalah orang yang terbaik. Maka buatlah sesuatu sebelum tiba masa takut-takut. Yalah, kita nak enjoy sampai 40. Orang hari ni umur 35 mati. Umur 30 mati. Umur 25 mati. Maka usia bukan milik kita, milik Allah. Maka tunaikanlah hak Allah sepenuh-penuhnya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah ending ataupun penghujungnya tajuk kita, rukhsah salat. Mudah-mudahan kita ambil berat tentang salat kita. Apa keadaan sekalipun, selagi mana mata boleh berkelip, jantung boleh berdegup, salatlah kita dengan sedaya upaya yang kita mampu, insya-Allah. Apapun pada minggu hadapan, tajuk kita lah nikah khitbah. Apa itu nikah khitbah? Tunggu temu janji kita pada minggu hadapan. Apapun perempuan, selamat bercuti bersama keluarga sempena cuti sekolah yang bermula besok. Jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mulia, kau yang maha berhak, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung.